Okay, so pagi ni saya ambil masa sikit untuk share ataupun bicara Shakily atas satu soalan daripada sahabat kita. Dia tanya macam mana lelaki ni nak sukses dalam bisnes Shakily, sebab kita boleh nampak majoritinya adalah wanita. So bagaimana lelaki? So sebenarnya saya dah balas lah kepada yang bertanya tu. So saya rasa soalan dia sangat bagus dan nak kongsikan sikit lah apa jawapan yang saya share dengan dia. Moga dapat memberi satu inspirasi dan manfaat kepada semua orang yang especially lelaki yang nak mulakan bisnes dengan Shakily. So basically kalau kita nak bercakap pasal bisnes, kita kena faham dulu apa itu nature bisnes yang kita pilih. Kalau kita tak faham apa nature bisnes yang kita pilih, kita mungkin silap buat pilihan sebab kita nak bagi komitmen. Jadi kita kena faham apa nature bisnes ini. Bisnes Shakily ni sebenarnya satu bisnes berteraskan networking bisnes ataupun MLM yang menggunakan sistem breakaway leaders dan juga calculation bonus dia berdasarkan sales bulanan. Shakily ni core fokus dia adalah mengenai kesihatan. Kesihatan ni pula ada dua kan, healthcare dengan wellcare. So Shakily ni letak dia dekat wellcare, iaitu pencegahan sebelum sakit. Pencegah lebih baik daripada merawat. Jadi apabila kita bercakap pasal pencegahan, ia adalah langkah awal sebelum sakit. Okay? So Shakily ni dia punya produk mempromosikan gaya hidup sihat sebelum orang tu sakit. Itu dia punya nature business focus area dia. Seterusnya kita tengok daripada segi support, sales support, marketing support. Okey, untuk bisnes Shakily mostly fokus lebih kepada online setup. Offline pun ada sebab kita ada boleh buat COD, delivery, itu semua ada. Tapi lebih kepada online setup. Tengok daripada segi online dahulu, okey. So setiap ahli yang berdaftar, mereka akan dapat akses ke dalam member area dalam website Shakily, which is kat situ kita boleh buat purchasing dan kita boleh tengok administration of the business dalam sistem Shakily itu. Kalau dia katakan segala-galanya macam iklan, poster, business guide, product guide, katalog, flyers, semua ada dekat dalam online system tu sendiri. Jadi sebagai seorang ahli, kita perlukan material-material ni untuk kita buat iklan dan sharing, kan? Selain itu, dalam sistem Shakily juga ada untuk administration business kita, which is kita boleh tengok berapa pencapaian sales kita, berapa bonus yang kita akan dapat, berapa kiraan dia, semua detail on the administration business ada dalam sistem Shakily tersebut. Itu daripada segi support lah, daripada company support, ahli dia dengan akses dan dia buat this member area website ni sangat user friendly lah untuk kita gunakan. Itu daripada segi support daripada company. So apa kita pula sebagai agent dia? Jadi sebagai SID, Shakily Independent Distributor, kita perlu ada marketing platform yang mana kita perlu set up kita punya branding untuk kita promote Shakily menggunakan branding kita, dan selalunya orang guna social media lah, dan juga boleh guna blog dan juga boleh guna website. So mostly kalau social media ni dia free je lah, okay? Blog dan website ada yang premium, ada yang free. So kita boleh gunakan medium yang free ni untuk enhance kita punya marketing, dan kita perlu belajar teknik-teknik yang berkesan lah untuk bantu marketing kita dengan lebih baik. So benda tu memang kena belajar. Seterusnya untuk bisnes Shakily ni, dia apa yang kalau kita nak mula share kan, sebaiknya kita makan dulu Shakily ni. So kita dapat rasa apa efek Shakily pada badan kita. Daripada situ kita boleh buat cerita. Kat situ bisnes Shakily ni memang kalau kita sendiri rasa, kita dapat cerita tu lebih tulen dan asli untuk kita kongsi dan kita konsult orang. Sebab pada kami, bisnes Shakily ni dia punya konsep dia, kita guna, kita kongsi dan kita bina bisnes tu. Itu konsep. Kebanyakan ejen kalau bisnes dia tak merasa benda yang dia jual
Dia lebih kepada tengok keuntungan. Tapi bisnes Shaklee ni, kalau nak untung lama, nak bisnes tu lama, lifetime business, ejen yang menjual tu guna dan kongsi. Itu bezanya bisnes Shaklee ni. Kebanyakan daripada kami yang mula bisnes ni adalah bermula daripada seorang consumer, pengguna. Daripada seorang pengguna baru terbuka hati nak jadi buat bisnes sebab dah makan dan berkesan. Dan orang yang paling dekat adalah keluarga kita lah. Seterusnya, untuk mulakan bisnes ni kena belajar. Lepas kita dah rasa kita dah nak share, nak kongsi kan, kita mesti nak tanya-tanya apa sebab power sangat produk ni. Kita kena belajar. Jadi untuk belajar produk, kita ada nutritionist yang qualified daripada Shaklee. So kelas-kelas produk, kelas health talk semua daripada Shaklee ni ada dalam bentuk online, ada juga dalam bentuk offline, which is kena pergi kelas, ada juga buat kelas. Jadi kena tahu bila jadual dan hadirkan diri. Itu yang penting. Kalau kita nak berjaya, kita kena hadirkan diri. Tapi masa PKP ni tak boleh buat apalah, hanya ada online support. So gunakanlah apa yang kita ada untuk kita mula belajar dan ambil tahu. Gunakan dulu, kalau nak lebih efek, kita ambil tahu dulu apa yang kita dah makan. So daripada situ kita akan lebih tahu, sebab ni power macam ni. Seterusnya, kunci dia konsisten. Kalau orang yang baru nak mula bisnes, kalau dia buat posting sharing sehari dua, copywriting dia pun masih belum cantik lagi, dan dia mengharapkan sales daripada tu, kena sabar banyak. Sebab nak bina branding ambil masa yang lama. Nak konsisten tu yang paling sukar sebenarnya. Sebab ramai orang terkandas, dia rasa feel sebab apabila dia posting tak ada orang share, tak ada orang like, dia rasa macam down gila. Tapi sebenarnya itulah ujian untuk kita tambah baik. Daripada kita tak tahu, kita jadi tahu dan kita baiki. So kita baiki dengan ilmu lah, kita belajar. Sebab tu kena ada leaders. Siapa yang kita daftar bawah dia tu, kita kena tahu kita daftar dengan siapa. And then kita boleh claim nak dapat kelas daripada dia, private punya coaching ke. Sebab benda ni akan bantu untuk kita sendiri grow. Dan konsisten ni perlu ada, sebab tak semua orang tahu apa yang kita buat dan apa yang kita jual. Kita jangan expect kita posting satu tu ada orang beli. Sebab orang baru macam terkejut kan. Macam orang baru buka kedai, contoh orang buka kedai kan, kalau kita tengok orang buka kedai, orang ambil masa nak kenal kedai tu sedap ke tak sedap kan. Sama jugalah kalau kita buka kat online ni. Kalau kita baru bagi tahu kita nak jual Shaklee, kita pula baru mula nak makan Shaklee, tak dapat rasa efek lagi, kita pun cerita belum panas lagi. Tapi kalau kita konsisten buat, setiap kali kita rasa efek, kita cerita, lama-lama orang akan kenal, oh dia ni jual Shaklee. So daripada segi demand, bagi saya tak perlu risau lah. Sebab macam saya cakap tadi, nature business Shaklee ni berdasarkan kesihatan. Selagi ada orang nak sihat, selagi itulah Shaklee relevant. Macam sekarang contoh, zaman pandemik COVID-19, berapa ramai orang nak sihat. Semua orang nak sihat, semua orang cari immune booster. Macam vitamin C habis kan, dah berapa puluh ribu habis dalam masa sebulan. Nah itu pun ada kejap notiferon habis. So kebanyakan orang mencari alternatif prevention before cure kan. Sebelum kena COVID-19, cari prevention dulu untuk elak kena COVID-19. Sebab itulah bisnes Shaklee ni bertahan. Produk yang berkualiti, berkesan, terbukti berkesan dan selamat, membantu ramai orang dapat menjaga kesihatan dia dengan sangat baik. Jadi berkat konsisten dan dengan izin Allah, alhamdulillah dapat manfaat. Orang yang makan tu dapat manfaat daripada kebaikan Shaklee untuk dia ikhtiar jaga kesihatan dia. Sebab tu sekarang ni, zaman sekarang ni, kebanyakan orang suka untuk mencegah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Poin-poin yang saya bagi tadi tu adalah poin biasa untuk orang yang nak bermula bisnes. So apa yang spesifik sangat kepada lelaki ni? Macam mana lelaki nak jadi dominan berbanding dengan wanita? First kali sebenarnya kena ubah mindset. Okay, kena ubah mindset. Bisnes ni bukan untuk wanita sahaja. Okay, ubah. Memang tak dinafikan bisnes Shaklee ni wanita yang dominan. Sebab
Orang lelaki kalau bab kesihatan dia lambat sikit kan. Selalunya kalau dah kena baru macam tergagau-gagau nak cari dia punya penyelesaian. Tapi kalau perempuan ni dia lebih bersikap protektif pada awal. Kita ambil mudah lah, contohnya bab makan, bab rokok kan. Ada isteri wanita ni dia dah sound, orang lelaki ni jangan serokok, jangan makan banyak, jaga makan. Orang lelaki relax je sebab aku kuat lagi, relax. Dia ada ego dia. Jadi sebabkan ego lelaki ni, wanita pun dominan lah bisnes ni. Tapi tak semua macam tu. Ada yang boleh buat sebab dia tak ada that kind of mindset. Bagi dia seorang pejuang kesihatan dalam bidang suplemen ni lah, dalam bidang well care. Jadi pada saya, ia sebab mindset sebenarnya. Kita yang kena ubah. Kan yang saya kenal lelaki yang buat bisnes Shaklee ni, diorang ada masalah kesihatan dan diorang terinspirasi untuk jaga badan dia, tak nak makan ubat. Dia tak nak jumpa doktor, tak suka makan jumpa doktor. Fobia jumpa doktor. So dia ikhtiar dengan Shaklee. Jadi sebenarnya kita kena faham target market kita, target customer kita. Orang-orang yang macam ni memang ada sekarang. Orang yang memang tak nak jumpa doktor, tak nak makan ubat, tapi dia nak ubah gaya hidup dia. Dia nak exercise. Kalau proses ramai sekarang orang pergi hiking, orang ramai berlari, orang ramai pergi buat aktiviti luar, berbasikal lah semua. Sebab orang mula sedar mengenai pentingnya penjagaan kesihatan sebelum sakit. Pentingnya mencegah sebelum merawat. Kan? Sebenarnya target market tu meluas. Memang semakin meluas sebab kesedaran tu semakin lama semakin ada. Dan kat situlah Shaklee relevan. Pengalaman yang saya nampak, kebanyakan orang lelaki ni target dia nak target area market ni dalam 30s to 40s. Lelaki ni kebanyakan dia dah ada masalah kesihatan yang macam darah tinggi, kolesterol, penyakit yang tak berjangkit ni dah banyak. Jadi mereka mula cari alternatif macam berbasikal, buat aktiviti luar lah, berbasikal, main futsal, hanya untuk make sure badan diorang fit dan juga dapat atasi masalah penyakit tu secara semula jadi. Which is memang betul lah, memang betul, kena ubah gaya hidup. Apabila kita faham dan ubah gaya hidup, kat situ Shaklee relevan. Maksud saya, macam mana pula Shaklee relevan ni? Daripada Shaklee sendiri ni ialah makanan tambahan yang boleh bantu mereka dapat sumber makanan yang berkualiti dan selamat. Sama ada juga golongan yang tak perlu makan suplemen tapi dia jaga makan, exercise. Dan dalam masa sama juga ada orang yang tak mampu nak makan, jaga makan, tapi dia mampu makan suplemen. Sebab ada orang macam-macam jenis orang. So kita kena tahu target market kita tu sentiasa ada yang berbeza-beza. Tapi selagi masyarakat kita faham untuk menjaga kesihatan, selagi itulah ikhtiar dengan Shaklee ni relevan. So kita kena faham that target market dan kita punya mindset kena ubah. So apabila dapat ubah mindset, kita akan nampak kita punya business target modul lebih luas, lebih banyak prospek. Malaysia ni berapa puluh juta orang, berapa orang yang tak sihat, berapa orang obesity. Itu semua ada target market yang kita boleh explore. So yang paling penting, kalau kita dah faham benda ni semua, kita dah ubah mindset kita, the first step paling penting, jumpa mentor kita, jumpa kita punya leader kat atas tu, minta guidance dia macam mana nak mula step by step. Sebab dia yang faham kita macam mana kita nak mulakan. Saya hanya bagi general. Sebab nak mula bisnes ni, kalau kita tak faham nature dan juga target semua ni, kita akan rasa lost kalau kita tak being supported by the mentor, by the leaders. Sebab tu penting kena engage dengan diorang supaya kita ada guidance. Orang kita sesat, kita berada di jalan yang betul, hasil daripada didikan mentor kita tu. Itulah fungsi teamwork. Itulah fungsi teamwork dalam bisnes Shaklee ni. Apabila ada teamwork yang kuat antara leader dan juga orang baru, InsyaAllah duplication tu, cara yang betul, method, semua dapat being transfer, duplicate dengan sangat baik. Leader yang baik, dia akan dapat mudahkan
anak buah dia yang kat bawah. Sebab nak transfer knowledge tu perlukan ilmu juga. So leader yang pandai, simplify, mudahkan, dia akan boleh capture interest mereka. Jadi sebelum berdaftar tu kena pilih dulu who are our leaders. Daripada situ kita nampak macam mana leadership quality, leadership skill dia yang boleh kita duplicate, yang boleh kita nampak dan tambah baik. Kita boleh tiru, kita boleh tambah baik untuk diri kita sendiri, jadi the next leader. Ni kita panggil duplication. Begitulah sedikit sebanyak jawapan yang saya boleh bagi pada persoalan bagaimana lelaki boleh excel ataupun boleh sukses dalam business Shaklee. It's about knowing the nature of this business, ubah kita punya mindset dan dekat dengan mentor setiap masa.